أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapatlah kita menyambung semula pengajian kita. Cuma pada malam ini saya merasakan untuk membaca sebuah kitab yang baru seperti mana yang saya telah war-warkan sebelum ini, iaitu kitab yang dinamakan sebagai Pati Muniyatul Musalli. Pati Muniyatul Musalli dan insya-Allah jadi kita selang-selilah selang-selikan di antara Pati Faridatul Faraid dengan Pati Muniyatul Musalli supaya kita boleh selain daripada mengenal akan kitab, tetapi juga kita dapat mempelajari daripada contohnya kitab Pati Muniyatul Musalli supaya kita dapat istifadah daripadanya. Dan insyaAllah jadi kita mulakan kitab ini sebagai mukaddimah untuk malam ini. Seperti biasa saya akan membacakan bermula daripada kulit hadapan kitab, insya-Allah. Dan nama kitab ini hadzal kitab al-musamma. Kitab ini dinamakan sebagai Pati Muniyatul Musalli. Pati Muniyatul Musalli. Ada orang baca Muniyatul Musalli, ada orang baca Muniyatul Musalli. Jadi dua-duanya bolehlah. Dua-duanya adalah boleh. Bukan kata muniyah saja yang betul ke ataupun muniyatul musalli ke. Lihat kepada keadaan ataupun i'rab kepada ataupun tasrif daripada perkataan mana muniyah, iaitu idaman idaman ataupun cita-cita yang tinggi bagi seseorang yang sembahyang. Itu yang dimaksudkan dengan Muniyatul Musalli. Jadi kitab ini sebenarnya ialah hasil tulisan Syekh Daud Al-Fatani. Tetapi dibuat ringkasan ataupun dibuat sebagai pati oleh penyusun yang sama daripada kitab Pati Faridatul Faraid, iaitu Qalamul Hajj ni Abdullah Ahmad Al-Jambui Darul Ulum ni Bom Baharu Jala Siam. Baru ni dia tulis ni Bom Baharu Jala Thailand kerana Siam. Nama ialah. Maksudnya ialah musalli tetapi mudah tidak sangat berkehendak, tak ada patut. Biar berbagai orang-orang tua, lelaki perempuan serupa bagus, benar bagi orang-orang pondok, teguh kepada budak. Jadi kitab musalli ni bukan sahaja untuk orang-orang tua sahaja, tetapi untuk budak kanak-kanak, lelaki ke perempuan ke, semuanya adalah baik sebab berkenaan tentang sembahyang. Dalam ini ada sedikit tambah rahsia dan hikmat. Menyembah Tuhan dengan sembahyang bermakna tiap-tiap amalan sembahyang qauli dan fi'liyun adalah rahsianya. Jadi dalam kitab ini ada pelbagai tambahan berkait dengan rahsia dan juga hikmat bagi orang yang bagi perbuatan ataupun perkataan sembahyang. Jadi mana-mana orang yang berkehendak kepada sembahyangnya seronok, sembahyangnya rasa lazat, jadi
sepatutnya dia belajar ataupun dia mengaji kitab ini, kitab Muniyatul Musalli ataupun pati, supaya mendapat faedah daripada setiap perbuatan dan juga perkataan sembahyangnya. Nah, itu dimaksudkan dengan dengan kata musannif di sinilah. Huququt tab'i mahfuzatun lil muallif. Hak cipta ni terpelihara bagi muallif lah. Okey, seterusnya para ulama, para alim Muniyatul Musalli memberi pengesahan kepada kitab ini. Al-Fadil Tuan Haji Abdul Qadir Seno Tok Bong Jalan. Al-Fadil Tuan Haji Ahmad Misri Mudir Madrasah Nahdah Al-Ulum Jalan. Al-Fadil Al-Haj Awam Abdullah Guru Ceruk Guca Erong Naratiwak. Al-Fadil Al-Haj Cik Harun Mudir Madrasah Ma'ha Al-Ba'sat Al-Diniyah Jalan. Al-Fadil Al-Haj Abdul Muttalib Ramli Bekah Muraqib Madrasah Saulatiyah Bimakkatal Mukarramah. Ni Muraqib ni macam kita kat Nazir lah. Masjid Nazir bagi sekolah Saulatiyah di Mekah. Nama ada sebuah sekolah tu di macam kita kata pondok lah, Saulatiyah, tempat orang mengaji hadis di Mekkatul Mukarramah. Al-Fadil Al-Haj Ismail Semila, guru pondok Semila Taning. Al-Fadil Syekhuna Al-Haj Abdul Rahman Cengar Bulu Cengar Bulu Nakjong Tanim. Al-Fadil Al-Haj Wani Gelumandi Krisik. Krisik kat mana? Kat Taning tu. Beginilah sepatah penasihat kami. Ni ada sedikit penasihat, kata-kata nasihat daripada beberapa orang ulama tersohor lah. Wahai guru-guru, ajarlah risalah ini dalam pondok-pondok atau sekolah-sekolah pada kelas permulaan. Wahai imam, khatib dan bilal, ajarlah risalah ini kepada makmum tuan. Wahai muslimin, ajarlah risalah ini kepada anak-anak isteri tuan supaya mereka sekalian kasih dan pandai pada mengerjakan sembahyang. Ini antara nasihat daripada beberapa orang ulama berkaitan dengan ataupun berkenaan dengan kitab ini. Jadi mereka semua minta supaya kita ni belajarlah kitab ini dengan sebaik-baiknya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil khidmati li abna'i awtanina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syamsil huda wa ala alihi wa ashabihi nujumil huda wal iqtida. Ini nama kitab Pati Muniyatul Musalli. Wahai para penuntut, belum saya hurai Pati Muniyatul Musalli, telah saya tulis syarah Muniyatul Musalli pada hikmat menyembah Tuhan yang Maha Tinggi serta telah diakui oleh guru-guru muktabar dalam jala petanim. Tetapi tebal jirimnya, tebal dia punya muka suratnya besar. Tidak sesuai dengan budak-budak. Hanya orang tua di desa. Orang tua sahaja hak sesuai. Hak budak-budak tak sesuai nak mengaji syarah kepada Muniyatul Musalli.
Kemudian sahabat saya yang sangat kasih minta saya hurai semula. Ibarat musalli supaya mudah. Maka dicampur ke dalam hati saya bersetuju dengan pintaan itu kerana serata setepak kitab yang berkat ini ada mengajar dan mengaji di pondok-pondok juga di kampung-kampung, tetapi mereka macam bersungguh sebab apa? Musalli ini kitab yang payah. Tengok. Benarnya kitab Muniyatul Musalli ni adalah kitab yang payah sebenarnya. Dia tak sama dengan kitab fiqh biasa. Sebab itulah guru saya sendiri bila dia syarah mukaddimah kepada Muniyatul Musalli pun boleh pergi kepada 80 muka surat. Nak katanya payahnya sebenarnya kitab Muniyatul Musalli. Walaupun nampak ringkas, nampak dirumikan, tetapi sebenarnya isinya tak sama. Bila kita makin belajar kitab Musalli, sebenarnya makin banyak yang kita rasa bahawasanya ilmu kita ni makin lama makin tak pandai sebenarnya. Makin kita rasa kita akan jadi payahnya sebenarnya kitab Musalli. Sebab walaupun ada kata mudah. Saya tak kata dia mudah. Sebenarnya antara kitab yang susah untuk dipelajari sebenarnya. Sebab dia munyah. Nama kitab tu munyah. Dia bukannya kitab Ta'limul Musalli. Kalau kitab tersebut namanya adalah Ta'limul Musalli, maka dia akan jadi mudah lah. Dia akan jadi mudah. Tetapi nama kitab ini ialah Muniyatul Musalli. Bila nama kitab Muniyatul Musalli, maka kitab tersebut bukan sesuatu yang mudah. Kena faham. Nama kitab itu sendiri sudah menggambarkan isi kepada kitab tersebut. Bila dah nama Muniyatul Musalli, maka kita kena syarah dia pun mengikut manhaj dan juga mengikut aturan bagaimana kitab Muniyatul Musalli. Jangan dihurai mengikut cara kitab Ta'limul Musalli, kitab pedoman semaya. Itu pedoman semaya, yang ni Muniyatul Musalli. Bila Muniyatul Musalli, maka di sana ada beberapa hikmah dan juga rahsia-rahsia yang mana yang memerlukan kepada kita ambil perhatian supaya kita lebih memahami apakah sebenarnya target bila contohnya kita semaya ni, bila kita mengaji musalli. Sebenarnya kalau saya tanyalah sebagai permulaan. Bila kita belajar Muniyatul Musalli, apa yang kita harapkan? Kita nak harapkan bahawasanya kita mengetahui tentang semaya ke? Ataupun kita nak tahu rahsia semaya ke? Ataupun kita nak tahu ialah tentang kaedah syarat sah dan lain-lain tentang semaya ke? Maka itulah sebenarnya yang objektif pertama yang perlu kita tahu, bahawasanya kitab Muniyatul Musalli ni yang mengenai syarat sah, mengenai rukun dan lain-lain tidak dihuraikan secara terperinci sebenarnya di dalam kitab ini. Jadi kalau kita nak cari contohnya bagaimana syarat sah, perkara-perkara yang membatalkan semaya, lepas tu tentang masalah-masalah furu' dalam masalah semaya, yang tu kena cari kitab lain. Kitab Muniyatul Musalli perbahasannya ialah umniyah. Umniyah ni cita-cita. Bagi saya sebagai seorang semaya, apa saya akan nak? Saya nak semaya saya tu ialah seronok. Saya naklah rahsia-rahsia daripada perbuatan semaya saya itu dapat contohnya kelazatan ke, yang dikatakan sebagai as-salah bermakna as-silah. As-silah ialah hubungan di antara saya dengan Tuhan saya ke. Itulah cita-cita orang semaya. Sebab itulah dalam kitab ini dia tidak membahaskan berkaitan tentang perkara-perkara yang menjadi contohnya furu',
perbahasan khilaf di kalangan di antara Imam Ramli dan juga Ibnu Hajar dalam masalah semaya. Dia tak banyak dah. Bab tu dia tak ada dah. Yang ada dalam kitab ini ialah rahsia-rahsia dan hikmah-hikmah yang berkait dengan semaya. Ni nanti kita akan lihat yang di manakah petunjuknya yang dikatakan sebagai Muniyatul Musalli ni, di mana dalilnya sebenarnya dalam kitab ini. Baru sebab apa? Sebab ada orang menghuraikan Muniyatul Musalli hanya hurai sahaja mengenai bab fiqh. Boleh. Tetapi sebenarnya Muniyatul Musalli ni lain daripada itu. Nanti saya sebutkan di sini, mudah-mudahan semua akan mendapat faedah dan manfaat daripadanya. Okay? Jadi, kita tengok di sini dia kata, kitab yang berkat di ini ada mengajar dan mengaji di pondok-pondok juga di kampung-kampung, tapi mereka menyunguk-nyunguk musalli ni payah. Payah musalli sebenarnya. Ni kita kata zaman yang mana tahun lebih kurang lah 1940, 50, 60 lah ni, tahun-tahun tu lah ni. Mereka ni dekat lagi dengan Tok Guru dulu. Masa lagi dekat dengan Tok Guru dulu pun mereka kata bahawasanya kitab musalli ni adalah suatu yang payah. Bayangkan kita pada masa kini, makin lagi makin payah lah sebenarnya. Makin lama makin susah nak faham. Sebab itulah saya katakan tadi, guru saya sendiri pun mensyarahkan muqaddimah musalli pun ialah sebanyak 80 muka surat. Nak ceritanya betapa luasnya perbahasan dalam muqaddimah kepada Muniyatul Musalli. Dengan itu kalam saya pun menulis mengikut bagaimana susunan yang asal pada mendahulu dan kemudian dan setengah-setengah ibaratnya. Yang terang juga saya ikutkan. Tetapi parti ini mudah tidak sangat berkehendak pada tadah patut benar bagi orang-orang. Jadi molek benar untuk tadah patut. Maksudnya orang yang mana nak menadah ni mengaji lah. Mengaji kat patut bagi orang tua-tua, laki-laki dan perempuan. Serupa juga bagus benar bagi orang pondok-pondok terus kepada budak-budak cara baharu susunan pertengahan cara ibaratnya. Jadi sebenarnya kitab Parti Musalli ni sudah diringkaskan dan dipermudahkan bagi memberi faham daripada peringkat orang bawahan kepada peringkat orang atasan. Maksudnya orang yang berada peringkat contoh kata hakikat makrifat pun kalau mengaji musalli pun dia akan dapat manfaat daripadanya. Cara ibaratnya kalau ada tersalah kalam atau cak diharap, kalau ada salah tulis, ada salah cok ke, salah tulis ke, harap membaiki dengan tidak celah pada saya. Jangan kata saya macam-macam lah. Baiki je lah. Dia bagi keizinan. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa ja'alna min ulama'i al-amilin. Kitab ni ditulis pada tahun 11 Rabiul Awal 1384 Hijrah. Disusun oleh kalam Tuan Guru Al-Hajni Abdullah Ahmad Al-Jambui Al-Fatani Khadimul Ilmi Darul Ulum Nibung Baru Jala Thailand. Itulah. Okey, yang ni yang kita nak bincangkan pada malam ini, nak memberi pencerahan mengenai kenapakah dinamakan kitab ini Muniyatul Musalli. Okey. Kita masuk pada matan kitab. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'alana
alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Okey. Kenapa hilang ni? Dia hilang sekejap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Puji-pujian. Puji-pujian. Masa lagi menggunakan kaedah tariq daripada pada lah ni. Puji-pujian sekalian kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadi sembahyang 5 waktu, jalan amalan yang beramal oleh orang-orang yang takut kepadanya. Jadi dalam ibarat ini, jadi saya tak nak urai lah kata Bismillahirrahmanirrahim ini sebab sudah banyak dah ya. Sebenarnya telah dihuraikan dalam kitab pun sudah banyak. Cuma saya nak fokuskan pada malam ini, nak kaitkan di antara perkataan kita, tajuk kitab Muniyatul Musalli dengan mukaddimah kitab. Okey, kalau kita lihat dari sini kata, puji-pujian sekalian kepada Allah Ta'ala, itu kita jelas. Tuhan yang menjadikan sembahyang 5 waktu, yang menjadikan sembahyang 5 waktu itu, jalan amalan yang beramal oleh orang yang takut padanya. Jadi di sini ada 3 perkara. Perkara yang pertama ialah berkenaan tentang Alhamdulillah itu satu. Yang kedua, ja'alas salah. Yang menjadikan sembahyang. Yang ni fokus kita. Allah Ta'ala jadikan sembahyang ni sebenarnya tariqatal muttaqin. 2 situ ya. Tariqah, jalan kepada jalan amalan yang beramal oleh jalan satu al-muttaqin, orang yang takut padanya. Jadi di sini salah satu tarikat yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekadar tarikat yang mana yang kita nak faham pada hari tarikat Ahmadiyah ke, Naqsyabandiyah ke. Itu ialah kelompok. Tarikat-tarikat ni sebenarnya ialah jalan yang menyampaikan daripada seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi ada kelompoknya ialah Ahmadiyah, Naqsyabandiyah dan lain-lain. Dan ada tarikat antaranya ialah namanya tarikat sembahyang. Yang ni jarang orang bercakap. Orang biasa bercakap tak bila sebut tarikatnya, tarikat golongan ni, tarikat ni. Yang tu yang bermain di berlega-lega pada orang kita. Padahalnya tarikat itu sebenarnya ialah jalan yang membawa daripada seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi antara jalan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada yang lain antaranya ialah sembahyang. Jadi, kalau orang yang mana yang jaga, yang pelihara sembahyang, yang jaga sembahyangnya penuh dengan khusyuk, sembahyangnya penuh dengan hikmah dan juga rahsia-rahsia, maka sebenarnya seorang hamba itu akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jarang orang nak ambil benda ni. Jarang orang nak ambil faham benda ini. Sebab apa? Sebab dia menganggap tarikat ni tak ada lain dah. Tarikat ni kena ambil Ahmadiyah ke, Naqsyabandiyah ke. Itu ialah pemahaman yang sempit. Sebenarnya semua ibadat, semua kelakuan ibadat, sama ada fi'liyah ke, qauliyah ke, yang mana dibawa oleh Nabi SAW daripada Allah, semuanya itu ialah jalan menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala.
Sebenarnya cuma orang kita ni dia tak nampak. Lepas tu pula yang kedua, orang kita ni dia bermasalah bila dia baca Quran. Ni cerita lain bab Quran. Contohnya dalam surah Al-Waqiah. Al-Waqiah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan contoh ayat Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin. Di sini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama dipanggil sebagai al-muqarrab, al-muqarrabin. Yang kedua ialah kelompok ashabul yamin. Bila saya mengaji dengan Tok Guru, dia kata, jalan menyampai pada Allah Subhanahu Wa Taala ni ada dua jalan. Dua kategori. Pertama ialah kategorinya ialah muqarrabin. Yang kedua ialah ashabul yamin. Maka saya pun tanya, apa maksud jalan-jalan begini? Maka jawab guru ialah al-muqarrab ialah jalan yang pendek. Jalan hok pendek. Maksudnya jalan hok cepat. Yang kedua ialah jalan hok lambat. Jalan lambat. Ashabul yamin lambat. Lambat maksudnya panjang. Panjang dia punya perjalanannya. Jadi saya pun terfikir, apa maksudkan dengan jalan pendek, jalan panjang, jalan lambat, jalan cepat ni? Rupa-rupanya ialah bila kita kata, kita nampak ringkas kan, jalan pendek, jalan cepat, jalan ringkas. Betul jalan ringkas. Tetapi bila dah nama jalan ringkas ni, contohnya kita nak balik, saya lah nak balik Kelantan ni. Jalan yang paling cepat kita berjalan ialah jalan terbang lah. Naik jalan udara. Bila dah nama jalan udara ni, tiket dia murah ke mahal? Berbanding dengan naik kereta. Jalan jauh sikit. Tapi tiketnya murah. Berbanding naik kapal terbang. Mahal lah sikit. Kos yang ditanggungnya pun mahal. Risiko yang ditanggung juga adalah tinggi. Tertinggi ke apa? Tinggi mahal lah dan lain-lain lah. Jadi, itu sebab dia cepat. Sebab risiko kosnya adalah semuanya tinggi belakang. Jadi, kalau kita faham begitu, jalan muqarrab ni, jalan yang pantas dan jalan yang ringkas. Jadi, risikonya dan juga harganya, kosnya adalah terlampau tinggi. Bila maksud ke terlampau tinggi ataupun tinggi ni, ialah nak menyampai kepada jalan yang ringkas itu. Jadi terpaksalah kita membayar dengan harga yang mahal. Bila harga mahal tu macam-macam lah. Ujiannya dan juga dengan dengan perjalanannya. Semuanya adalah berharga belakang. Jadi itu yang dimaksudkan dengan guru-guru dulu. Mengapakah jalan muqarrab itu jalan yang mana jalan ringkas dan pantas. Tetapi Tok Guru dulu dia tak cakap bila ringkas pantas. Dia berhenti situ je. Bila saya mengaji dulu, Tok Guru hanya cakap begitu saja. Pendek, ringkas, begitu saja. Bila kita kaji, bila kita fikir balik, rupanya tak pendek sangat, tetapi banyak dia punya halangannya. Jadi dia punya halangannya ada. Jadi munasabah dan patutlah ianya ringkas. Okey. Berbeza dengan jalan yang kedua. Jalan kedua tu panjang. Dan juga lambat. Jadi tetapi selamat. InsyaAllah selamat. Sebab apa? Sebab jalan ini jalan yang mana tempuhnya tidak terlalu tidak mempunyai risiko yang terlampau tinggi. Tidak berisiko yang terlampau tinggi. Jadi bila risikonya tidak terlalu tinggi, maka kadar untuk mendapat seperti mana yang muqarrab tadi adalah sedikitlah. Jadi sebab itulah itu jenis-jenis jalan lah. Hak kita
bagi orang yang bertarekat sebenar ataupun orang yang menjalani jalan tasawuf, ini ialah jalan yang perlu difahami dahulu. Jalan yang perlu difahami, dan Tok Guru kena cerita dahulu perkara asas basic ni kepada murid-muridnya. Tapi sayang sekali orang hari ni saya tak nampak dah perkara ini dibincangkan dengan terperinci. Sedangkan perkara ni lah basic. Inilah perkara asas kepada ilmu tasawuf. Tetapi jarang dah sekali orang nak bincang perkara ini. Cuma duk terjah bila nampak tasawuf kat tarikat. Nampak tasawuf kat tarikat. Benarnya tarikat tu ialah jalan. Tasawuf itu ialah disiplin ilmu. Mana-mana disiplin ilmu yang berkait dengan kebersihan jiwa dan roh, maka ia merujuk kepada tasawuf. Mana-mana perbincangan, mana-mana masail. Sebab itulah kena faham dulu tasawuf tu apa. Barulah kita tak bertukar. Ni tak bertukar antara tasawuf dengan tarikat. Tasawuf tarikat kita pun bertukar. Yang diwajibkan kepada kita ialah tasawuf. Jalan untuk mendapatkan apa yang dinyatakan dalam tasawuf itulah yang namakan tarikat. Sebab tarikat itulah di dalamnya ada tarbiyah, dalamnya ada muraqabah, dalamnya adanya musyahadah dan lain-lain. Barulah betul perjalanan tu. Barulah yang dikatakan takhalli, tahalli, tajalli. Ni dok terus terjah. Lelah sekali, puncanya tak tahu ke mana. Lepas tu dia punya jalannya pun tak tahu ke mana. Bila contohnya masuk tarikat tu sekejap rasa kenapalah tak sapa. Kenapalah tak dapat begini macam orang lain. Contohnya ada orang dapat begini. Sebenarnya dia pun tak faham sebenarnya apa itu tarikat. Lepas tu pindah masuk tarikat lain pula. Sama juga. Pindah masuk tarikat lain. Sama juga. Sebenarnya dia sendiri pun tidak jelas apa itu tasawuf dan tarikat. Sebab itu kewajipan kita mula-mula sekali ialah bertasawuf. Bertasawuf di sini ialah kita selain daripada mengaji ilmu tasawuf, menghayati ilmu tasawuf. Barulah pada akhirnya kita akan tengok jalanan tu ialah antaranya kita boleh inilah jalanannya antaranya sembahyang. Sebab nak menyampaikan kepada tasawuf tadi. Nak menyampaikan kepada tasawuf tadi antaranya sembahyang. Sebab dalam sembahyang ni ada pelbagai rahsia. Ada pelbagai rahsia. Bila dihuraikan oleh guru yang benar-benar mursyid dan murabbi, maka memadai dah. Bukan kita nak pecah macam mana sembahyang tu ada kata jadi begini. Tidak. Nak merungkaikan apakah sebenarnya hakikat sembahyang tu. Sembahyang ni apa dia? Orang kata sembahyang, tak boleh guna sembahyang, guna solat. Tak apa solat. Kenapa? Jadi, apa rahsianya? Apakah hakikatnya? Yang tu perbahasan yang perlu kepada guru yang benar-benar murabbi lagi mursyid. Biar dia huraikan sembahyang tu bergapo kat dia. Apa dia sembahyang sebenarnya? Kita tak nak cerita tentang sejarah sembahyang. Kita nak rahsia tersebut. Sebab apa? Sebab nak mendapatkan sembahyang itu ialah jalan yang mana amalan beramal orang yang takut padanya. Supaya nanti bila kita buat sembahyang ni, biar kita ada rasa. Yang ni yang mana saya pun yalah, saya masa dulu kita mengaji dulu, kita guru ceritalah, cerita dah kita apa yang dikatakan sebagai rahsia takbiratul ihram, apa yang ada dalam takbiratul ihram. Jadi kita yang solat ini kita rasa seronoklah. Okey. Kita tengok lagi. Itu pertama ya, itu yang pertama. Yang kedua dia kata lagi, Syekh Daud Fatani tamu lagi kata wa ja'ala fiha qurrata aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din.
Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang ini sejuk dan tetap mata hati Nabi Muhammad, penghulu segalian Rasul, dengan musyahadah akan Tuhannya. Dan sembahyang juga satu rukun daripada rukun-rukun Islam yang 5. Jadi kenapa dibawanya arkan di ke belakang? Sebab nak bagi samalah tariqatul muttaqin, rukun akan din. Jadi bunyi sama macam kita kan. Orang kata 5 akhir tu sama. Jadi letaklah al-kanidin. Jadi sembahyang ni lain daripada ia merupakan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Kena faham boleh. Tariqah sembahyang ialah tariqah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bila ada juga yang menghuraikan sembahyang ni, adakah yang mendekatkan diri kepada Allah ni panggil sebagai solat daim ke, solat dawam ke, dawamus solah ke, daimus solah. Itu semua perbahasan yang mana yang kita kata yang memerlukan kepada satu bab yang khusus. Jadi saya tak nak huraikan dalam bab solat daim dan lain-lain. Cuma orang yang benar-benar yang menjadikan sembahyang dia tu sebagai tariqah, sebenarnya dia makin dekat dengan Allah Ta'ala. Kerana pertama, dia merupakan tariqah, tak tahu dah. Yang kedua, sembahyang itu di dalamnya ialah sejuk mata hati dan tetap mata hati Nabi Muhammad SAW. Bila ditanya pada Rasulullah, apakah perkara yang kamu suka wahai Muhammad? Perkara yang aku suka antara ialah ada 3 perkara. Yang antaranya ialah menjadikan sembahyang itu sebagai penyejuk bagi mata hati. Jadi maksudnya bila sembahyang tu makinnya bila sembahyang jadi hilang segala keluh kesah, hilang segala masalah, hilang segala muskilah yang ada dalam hati. Sebab sembahyang ni ialah penyejuk mata hati. Ibarat hilang stres. Sembahyang ni hilang stres. Tapi banyak orang bercakap sembahyang ni hilang stres. Hakikatnya ialah makin sembahyang, makin berlaku sebaliknya. Kenapa? Kerana tak adalah beberapa rahsia di dalam sembahyang itu tidak digali dan tidak dihayati. Akhirnya sembahyang itu hanya sekadar sembahyang saja. Sedangkan sembahyang itu dapat memberikan penyejuk mata hati, tetap mata hati. Lepas tu lagi menjadi suatu jalan mendekatkan diri kepada Allah. Orang cakap bila tariqah ni, tariqah Ahmadiyah dan lain. Tapi sebenarnya yang hakikat sebenarnya tariqah ialah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Seperti mana yang dinyatakan oleh ulama-ulama tasawuf, dia kata berbilang sebilangan nafas makhluk. Maksudnya banyak cara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini antara jalan-jalan yang besar lah. Antaranya ialah jalan sembahyang. Okey. Sebab itulah ada orang yang sembahyang saja kerjanya. Sembahyang saja. Tak berhenti-berhenti sembahyang. Sebabnya seronok sembahyang ni. Okey. Lagi. Wa ja'ala fiha jannatal ajilata. Jannatul ajilati lil muhibbin wa ma'dina asraril asyiqin. Okey, dalam ni ada dua perkara. Dalam dua perkara. Pertama, wa ja'ala fiha jannatul ajilati lil muhibbin wa ma'dana asraril asyiqin. Ya. Okey. Dari ini saya nyatakan ia mempunyai 2 perkara besar. Pertama, di dalam sembahyang itu ialah dan Tuhan menjadi dalam sembahyang sangat sedap seolah-olah syurga dunia bagi hamba-Nya yang kasih kepadanya. Pertama. Yang kedua, dan sembahyang juga tempat himpun segala rahsia tajalli Allah bagi orang yang rindu padanya. Jadi 2 perkara ni ialah 2 bab yang khusus. Pertama ialah masalah syurga ajilah.
Masalah syurga ajilah ni telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Tuhan kata bahawasanya uh, 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 lil muttaqin jannatan. Innal muttaqin, bahawasanya bagi setiap orang yang bertakwa itu ada 2 syurga. Jadi dihuraikan oleh para ulama, contohnya ulama tafsir, ulama sufi, contohnya At-Tustari. Dia menyatakan bahawasanya yang dikatakan 2 nikmat di situ, 2 syurga itu. Pertama syurga al-mu'iddah, syurga yang dijanjikan, yang ada di akhirat. Yang kedua ialah syurga al-mu'ajjalah, syurga yang dipercepatkan di dalam dunia. Jadi bagi orang yang mana sembahyang dengan sebenar-benarnya, orang yang sembahyang dengan benar-benarnya, maka dia akan mendapatkan bahawa syurga itu bukan hanya syurga akhirat, tetapi dia sudah duduk di dalam syurga dunia. Macam mana? Syurga yang apabila dikatakan syurga, apa takna syurga? Syurga ialah tempat yang mana di dalamnya penuh dengan keseronokan, terutamanya dapat memandang Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Nabi nyatakan di dalam Al-Quran, Nabi nyatakan dalam hadis bahawasanya anta abudallaha ka'annaka tarahu. Dia tak ada lah sebenarnya nikmat terbesar bagi orang yang berada dalam syurga ni bukan bidadari. Nikmat terbesar bagi orang dalam syurga ialah dapat memandang akan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cita-cita sebenarnya orang yang berhakikat ke orang yang benar-benar menjalani jalan syariat Muhammadiyah. Orang yang menjalani jalan syariat Muhammadiyah, dia punya cita-cita akhirnya ialah untuk masuk ke dalam syurga, untuk melihat sendiri Tuhan yang dia sembah semasa dunia ni. Itu dia punya cita-cita akhirnya. Tetapi ada mereka yang pada semasa di dunia lagi telah diberikan nikmat tersebut. Itu dia kata syurga bagi orang yang mana kasih kepadanya pada Allah. Jadi nak mendapatkan rahsia-rahsia tersebut, perlu kepada sembahyang yang dikatakan sebagai hakikat sembahyang, yang sembahyang sebenar-benarnya, dan juga mesti mencapai tahap al-muhib, tahap orang yang mencintai, cintai Allah Ta'ala lah. Jadi orang tanya, bagaimana saya nak mencapai kepada dikatakan menjadi orang yang kasih pada Allah Ta'ala ni, bagaimana? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata tanda orang yang kasih kepada Allah ialah orang itu kasih pada Nabi. Dan tanda kasih pada Nabi ini kasih kepada Al-Quran. Dan tanda kasih Quran ni ialah mengamalkan sunnah. Jadi urutan itu kena ikutlah. Kena diikut dan disusuli dengan betul. Maksudnya nak mencapai dekat ataupun mencintai Allah tu ialah mengamalkan sunnah. Jadi sunnah pun kita, kalau kita kata mengaji sunnah, banyak orang mengaji sunnah. Ada beberapa cara, ada beberapa kaedah mengaji sunnah. Ada orang mengaji sunnah untuk mendapatkan ilmu syariat, ada orang mengaji sunnah untuk mendapatkan ilmu rahsia-rahsia, hikmah daripada sunnah. Jadi itu pelbagai lah. Pelbagai cara, pelbagai kaedah, pelbagai pendekatan dalam mengaji sunnah. Tetapi akhir sekali nak ngaji sunnah ni ialah tujuan akhirnya ialah untuk mendapat kecintaan daripada Allah Ta'ala. Jadi bila dah sampai pada tahap gitu, maka orang-orang begini bila dia sembahyang, maka dia mendapat kelazatan
seperti berada dalam syurga dah. Walaupun duduk di dunia ni pun sudah rasa seronok dah dengan kenikmatan yang ada di dalam sembahyang. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dan sembahyang juga tampak himpun segala rahsia tajalli Allah bagi orang yang rindu padanya. Jadi orang yang asyik ni, orang yang asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut asyik ni ialah orang yang hairan. Hairan ni kita kata sebagai orang yang ibarat macam orang kata pungguk rindukan bulan begitu. Jadi bila orang dulu pun dia peribahasa dia kadang-kadang dia merujuk kepada ilmu hakikat. Contohnya pun pungguk rindukan bulan, peti kucing, tengok tikus. Semuanya itu ialah merujuk pada ilmu hakikat. Cuma bagaimanakah seni bahasa orang Melayu pada masa dahulu hendak dihuraikan supaya selari dengan khazanah ilmu yang ada pada orang kita pada masa dahulu. Yang tu yang saya, contohnya peti kucing tengok tikus, pungguk rindukan bulan, semuanya itu rahsia-rahsia yang besar. Okey. Maka saya katakan orang yang mana asyik ialah seperti pungguk rindukan bulan. Tengok bulan, asyiklah. Tengok bulan tak kelip mata-mata. Ibarat begitu. Jadi orang macam ni bila dia solat, maka dia akan menggali sedalam-dalamnya akan rahsia yang ada dalam sembahyang, terutamanya yang dikatakan sebagai tajalli. Tajalli ni ialah Allah menyatakan ataupun membukakan kasyaf kepada orang-orang yang asyik ni akan beberapa perkara mengikut martabat masing-masing. Ada orang yang mana dibukakan hatinya, maka dia akan melihat musyahadah, melihat akan tajallinya ialah af'alullah. Iaitu melihat akan semua perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala belaka. Tak ada daripada makhluk. Pertama. Ada yang kedua yang dikatakan oleh Syekh penulis kitab Durrun Nafis. Dia kata tajalli asma'ullah. Dalam kitab Durrun Nafis saja disebut kata ini. Dalam kitab Arab dia tak masukkan yang kedua, yang ketiga ni, asma'ullah. Jadi ada orang yang mana dibukakan hijab, maka dia memandang semua nama yang ada di dalam dunia pada hari ini, yang ada dunia ke, atas langit ke, semua terbit daripada penama yang satu, iaitu Allah Ta'ala. Jadi nama-nama semua tu terbit daripada Tuhan yang satu. Yang ni yang dikatakan sebagai wahdatul wujud sebenar-benarnya. Jadi orang kita ni menafi salah tu salah sebab dia tak faham. Kalau dia faham apakah maksudnya wahdatul wujud, maka tak salah pun sebenarnya. Betul lah, sebab manusia ni wujud manusia ialah majazi. Sebab itulah kena mengaji tauhid, barulah bila masuk wahdatul wujud, maka dia akan tahu di mana batasnya. Kita mengaji tasawuf bukan nak jadi Tuhan, tetapi kita nak tahqiqul ubudiyah, menyatakan akan kehambaan itu. Okay. Peringkat yang kedua, ada orang yang mana dibukakan kasyaf, maka dia melihat semuanya sifat-sifat pada hari ini, semuanya tenggelam dalam sifatullah. Dan kita mengaji sifat 20 tu lah. Dan ada yang mana peringkat yang tertinggi, peringkat tertinggi, bila dibukakan hijab, maka dia melihat bahawa tidak ada yang wujud, hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Yang ni ialah dipanggil sebagai tauhiduz zat ataupun syuhuduz zat.
Tauhiduz zat, syuhuduz zat. Sama je benda tauhid bila dah menyatakan zat, maka dia akan menjadi tauhid dalam hatinya. Tidak ada yang mana yang ada, tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu Taala lah yang benar-benarnya ada. Yang lain adalah hanya sebagai sandaran sahaja. Jadi orang yang mana asyik, disebabkan dia sudah sampai pada pembukaan yang saya nyatakan tadi pada bermulanya af'al, asma, sifat dan zat, maka dia asyik. Bila dia sembahyang, maka dapatnya dalam sembahyang itu rahsia-rahsia yang saya nyatakan tadi, bermula daripada af'al, asma, sifat dan juga zat. Bagi orang yang rindu kepadanya. Jadi orang yang rindu pada Allah, dia seronok lah. Dia seronok, sukalah semayang ni. Sebab apa? Tak ada dah tempat hak mana kita dapat memandang, tempat yang dapat kita musyahadah, tempat yang mana dapat rahsia tajalli, kecuali dalam semayang. Ibadat lain agak susah sedikit. Sebab apa? Sebab bergerak sana, bergerak sini. Tapi dalam masalah sembahyang, kita dalam keadaan diam. Ni lah hak sebenar-benarnya orang kata sembahyang, hakikat sembahyang ni. Dan perkara ini hanya dinyatakan oleh guru-guru yang benar-benar mursyid dan yang mana memberi tarbiyah kepada murid-muridnya. Saya hanya nyatakan begitulah sebab guru-guru pun menyatakan begitu daripada guru-guru mereka. Jadi saya pun nyata begitu je lah. Jadi sebab itulah orang mengaji musalli. Benarnya musalli ni bukan kitab yang mudah. Tidak ada. Kalau orang zaman-zaman dulu, kitab musalli ni tidak adalah kitab yang paling susah sebenarnya. Sebab nak menghuraikan isi daripada satu nanti kita lihat nanti dalam setiap perbuatan dalam sembahyang tu yang dinyatakan oleh Syekh Al-Fatani ni, semuanya mempunyai hakikat dan rahsia masing-masing. Jadi, tapi pada malam ini kita hanya mukaddimah saja. Mukaddimah pun padai dah. Mukaddimah pun sudah memberikan gambaran kenapakah kitab ini sebenarnya dinamakan sebagai Muniyatul Musalli. Jadi kita berhenti sampai situ dahulu. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi pada mungkin, saya dengar lah, nak tengok lah pada mungkin kalau esok ke lusa, esok kalau kita nak baca Faridah ke, kita selang-seli ke, boleh belakang. Kita nak pergi pada kitab kita yang kedua, iaitu Kashful Ghaibiyah. Tak boleh lupa kitab ni. Kitab ni kita kena baca semua. InsyaAllah. Okey, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin 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 ya rabbal alamin. Okey. Cerita ataupun apa yang kisahkan oleh Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar katanya bahawasanya sungguhnya adalah Allah Ta'ala menjadikan sepohon kayu di bawah arash yang bernama Syajaratul Muntaha. Ni nama-nama ini sebenarnya ada dua versi. Pertama, ada yang menyatakan ia merupakan hakikat sebenarnya, pokok tu, ataupun yang kedua ialah merupakan simbolik. Simbolik kepada yang ada pada nama tersebut. Syajaratul Muntaha adalah kayu itu beberapa daun dengan bilangan makhluk. Apabila ada lagi tinggal umur seorang hamba Allah Ta'ala itu 40 hari lagi, maka gugurlah daun kayu itu ke atas riba malaikat maut. Maka dilihatnya akan yang tersurat dalam daun kayu itu, disuruhnya malaikat mengambil nyawa orang yang hendak mati itu, maka dinamakan oleh isi langit akan dia orang mati.
dan adalah ia hidup 40 hari lagi di bumi. Nah, itu satu pendapat lah. Kata setengah ulama, apabila hampirlah akan mati seorang hamba Allah, maka dititahkan Allah akan malaikat menyurat akan namanya dan tempat kematiannya, maka dibawa malaikat surat itu pada malikil maut, maka diambil oleh malikil maut nyawa. Tempat lakalah di sini ataupun di mana-mana lah. Kata Abu Lais rahmatullahi alaih. Abu Lais ni ialah pengarang kitab Allah Akbar. Tak apa ya, sebuah kitab hadis, saya lupa dah. Abu Lais As-Samarqandi. Allahu Akbar. Tak mari, tak nampak nama kitab. Kitab hadis berkenaan Tanbihul Ghafilin. Baru teringat. Tanbihul Ghafilin. Abu Lais As-Samarqandi. Apabila hampirlah akan mati seorang hamba Allah, maka gugur di bawah arasy Allah salah suatu daripada dua titik nama orang hendak mati itu. Jika titik itu hijau, tanda orang itu celaka. Dan jika ada titik itu putih, tanda orang itu bahagia. Adapun tempat kematiannya, seorang itu telah tertentulah tempatnya. Tempat kematian itu telah ditulis pada masa dia nak mula-mula hidup lagi, masa dia dapat perut ibu lagi telah dinyatakan manakah tempat kematiannya. Syahdan adalah dijadikan Allah Ta'ala akan malaikat yang bernama Malikul Arham itu, ialah yang memerintahkan tiap-tiap segala kanak-kanak yang lagi akan diperanakkan oleh ibunya. Maka apabila beranaklah seorang manusia, maka dicampurkan malaikat tanah tempat kematiannya itu kepada nutfah. Ini saya kata tadi ni. Wawa lagi. Maka barang ke mana ia pergi, tiada ia mati hingga sampailah ke tempat itu, maka ia mati seperti firman Allah, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Artinya kata olehmu ya Muhammad, jikalau ada kamu dalam rumah kamu itu, nescaya keluarlah kamu pada tempat kubur yang disuratkan Allah Ta'ala akan tempat kematiannya kamu. Jadi itu yang mana yang nyata pada kita lah pada hari ni. Jadi ayat ni semua jelas dah. Ini daripada surah An-Nisa. Jadi dan walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun dalam peti duduk tertanam dalam mana-mana bitai mana-mana sekalipun, tetap akan mendapat kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Itu jelas dalam surah An-Nisa. Jadi saya rasa berhenti sampai situ dahulu untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada malam esok. Jadi sebenarnya hari ini saya termula awal sikit. Termula awal sebab apa? Saya kata rugi ni nak buat benda lain atau macam ni, kita apalah, kita mula sikit-sikit. Jadi insya-Allah pada malam esok kita akan tengok balik kitab kita iaitu Fatih Faridatul Faraid. Semua malam ni saya nak menyatakan mungkin kita akan memulakan kitab Fatih Muniyatul Musalli, sebab saya nak ambil faedah daripada dia. Tadi bab kitab ni benarnya saya buat mengajar di masjid. Tapi mengajar di masjid ni dia tak banyak lah. Sebabnya masa pun tak lama. Sebenarnya kalau ikut kan sebenarnya musalli ni 2-3 baris. Kalau ikut Tutup Guru dulu, kitab musalli ni 2-3 baris saja setiap dibaca dan dihuraikan mengikut pelbagai perspektif. Ada kok tasawufnya, ada kok akidahnya, ada macam-macam lah. Atas yang dibukakan oleh guru. Allah bukakan pintu hati kepada guru tersebut. Dia nak urai kok mana, dia urai. Macam saya ni, dia capu-capu, melari ke belakang. Jadi pada malam ini, cuma saya nak menyatakan begitulah sebenarnya yang mana, apa yang
dibukakan kepada saya mengenai kitab kitab Muniyatul Musalli. Jadi saya rasakan sebenarnya kitab ni sebenarnya lama dah kita mengaji tu pada masa tahun bila lagi? Tahun 1989 lagi. Masa tu darjah 6. Darjah 6 lagi masa tu, masa dulu kita mengaji dah kitab ni. Jadi saya begitu saya sekali kalau kitab ni tidak dibacakan semula dengan mengikut versi yang asal. Versi yang asal supaya kita mendapat faedah daripadanya, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan jumpa lagi pada malam esok. InsyaAllah diberikan peluang dan masa. Kalaulah diberi keizinan, saya nak baca, nak gandingkan satu lagi kitab namanya mungkin saya lihat dah kitab Al-Manhalus Safi ke ataupun tengoklah mana-mana kitab yang bersesuaian. Sebab saya nak gandingkan biar kita jadi boleh baca banyak sikit lah kitab. Ngaji di rumah sedap lagi Ustaz. Betul. Tapi orang sekarang ni gitulah. Mana hak sempat lah. Hak kita dare lah. Kita sempat lah. Saya pun sebenarnya masa tu terhad sebab saya pun banyak menulis sebenarnya. Menulis kitab-kitab kecil ni. Jadi banyak lagi saya nak hidupkan semula turas-turas yang lama. Supaya kita tidak ketinggalan. Walaupun ada puak-puak hak mana hak tak setuju dengan ilmu-ilmu ni. Sebenarnya saya nak jumpa juga sebenarnya puak-puak ni. Saya dah pernah bertemu dan berbahas. Sebagai contoh, contoh perkataan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Saya kata dah. Istawa ni dan yang jadi isunya hari ni ialah bahasa kita dalam bahasa Melayu kita ni jumlah vocabulary yang terlalu terhad. Sebab itulah kita tak boleh, macam mana kita nak huraikan kata istawa tu dengan setepat-tepatnya. Sedangkan orang Arab, istawa tu membawa maksud kepada 15 maksud. Tapi bila dibawa pada bahasa Melayu jadi terhad. Yang kedua ialah kataan tajalli. Sampai sekarang saya nak hurai dengan bahasa Melayu memang tak boleh. Cuma kalau kita sebut contohnya penzahiran. Biasa kitab-kitab ni dia sebut penzahiran. Bila kita nyatakan penzahiran, takut didengari oleh orang-orang yang baru nak belajar, maka takut-takut dia jadi salah faham. Sebab itulah saya mengekalkan perkataan tajalli. Saya tak hurai lah. Saya nyatakan maksud sahaja. Maksud secara panjang. Jadi bukannya ada muradif, kata yang sama arti tak ada. Nak hurah, nak bagi maksud tak boleh, kena hurah juga. Tajalli ni begini. Supaya nanti barulah orang jelas. Sebab nanti bila kita bertemu contohnya kitab Ad-Durrun Nafis, Durrun Nafis. Jadi banyak istilah-istilah tasawuf yang mana kalau salah ertikan dan salah dipahami memang jatuh pada kufur. Tak ada lain dah. Ngaji dulu nafi salah faham, tak ada pergi ke lain daripada jatuh pada kufur. Kufur lah. Sebab apa? Dia menyatakan diri menjadi Tuhan, habis lah. Sebab tu nanti kalau yang mana yang berkenan nak mengaji Durrun Nafis ni, saya tak boleh buat grup secara umum. Saya kena buat grup secara private. Sebab apa? Sebab saya tak nak orang-orang yang baru belajar takut-takut dia dengar salah faham. Kalau contohnya Ustaz, boleh tak kita nak mengaji Ad-Durrun Nafis? Boleh, tapi kita kena buat grup private lah. Tak boleh grup umum, tak boleh. Sebab nanti takutnya orang-orang luar, hak baru nak belajar, hak golongan mubtadiin, dia dengar salah faham, jadi kita tak boleh nak tanggung risiko. Bab masalah akidah. Jadi kalau nak mengaji Durrun Nafis ke Al-Manhalus Safi ke, kena duduk dalam grup yang khusus, grup private. Kena minta apa Bayu kalau nak contoh nak baca kitab tu, kita kena buat grup tu private, tak boleh buka pada umum. Maksudnya orang tertentu saja. Jadi barulah saya boleh
kita boleh mengaji kitab tersebut. Sebab takutnya salah faham lah, bukan apa dah, tak salah faham sebenarnya. Jadi insyaAllah lah. Kita berhenti dulu. Penat hari ni. Sebab kita mula awal sikit ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. InsyaAllah pada malam esok. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita sudahi, kita tutup majlis kita pada malam ini dengan baca surah wal asri dan tasbih kafarah. Boleh. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ataupun kita buat secara Google Meet pun tak apa. Kalau rasa susah ni kita buat Google Meet. Ataupun buat terpulai pada Abi Ayub lah macam mana. InsyaAllah. Okey. Bye-bye semua. Bye-bye. Okay. Sesudah yaqul qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.